يا الله يا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. خير ما وحدت به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخوان الحاضرين والغائبين خصوصا لروح الإمام زرنوشي رحمه الله وإلى روح الإمام الشافعي عالم قريش وإلى أرواح أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Di kesempatannya dengan Hakim, antum cuti tak cuti, antum cuti lah. Dan Ustaz pun tahu kalau cuti, tambah kalau cuti Khamis, kemudian Jumaat, selalunya orang ambil Jumaat juga dan berlangsung sampai Sabtu dan Ahad. Setelah itu kalau mungkin ramai tidak hadir, itu tidak perlu. Yang kedua, selalu saya ingatkan sebelum kita baca kitab, bacalah surah Al-Fatihah untuk yang mengajarkan kita, guru-guru kita, guru-guru kita, dan juga khusus kepada yang mempunyai kitab. Itu tak ada orang yang bertalafi, supaya jangan kita rasa ilmu itu daripada kita, tetapi daripada guru kita, daripada pengarang kitab. Itu menambahkan waktu. Yang ketiga, mulai daripada malam ini dan pertemuan yang seterusnya, kita akan baca kitab Taqriyat Ummah dan Ta'limul Muta'allim. Ustaz nak khatamkan dulu kitab ini supaya itu ada perisai dan kita tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan khilafiyah ini. Di malam ini kita akan berhenti tempat ke-9. Ustaz malam ini ada di Aikim dengan tajuk Kenapa Nabi kahwin Sayyidatuna Aisyah ketika umur beliau 6 tahun. Ini menjadi suatu perbincangan hangat, hatta ada orang yang buruk sangka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu lepas, alhamdulillah, ahli-ahli dan yang lain telah uploadkan tajuk poligami, kenapa Nabi kahwin lebih. Setiap satu dibincangkan Ustaz Rinci, itu sebar-sebarkan rakaman itu kepada seluruh kita. Baik, sebelum saya nak mulakan pengajian ini, siapa yang belum dapat kitab ini? Yang belum dapat? Semua dah dapat? Okay. Yang belum muslimat? Yang belum tolong ambil. Dekat muslimat ada lagi tak yang ini? Adilah, tak ada. Kalau tak ada, ambil dia. Sebab malam ini saya akan ambil yang lebih ini untuk dibawa dengan adik-adik itu yang akan datang di GM. Kemudian yang ini yang untuk itu terjadi kat sini memang tak ada lebih. Tak ada lebih. Anda bawa malam ini nak habiskan semua sekali. Kecuali kitab ini, anda akan bawa balik ke GM untuk adik-adik itu. Jadi yang sini ahli itu tak ada lebih lagi. Yang kecil. Itu je. Habis semua lah.
semua ini pun nak dihabiskan malam ini. Untuk itu entom sekalian tolong ambil, bukan untuk entom, untuk kawan entom. Bagi siapa-siapa yang belum entom tadi, untuk sekali mungkin boleh mulai satu dulu, seorang satu. Kalau ini kita nak habiskan tersebut. Tolong siapa? Muslimat anda. Kalau entom dah ada ni, ini untuk kawan-kawan entom. Ini Ustaz tak mahu simpan amanah orang, sebab orang bagi infak untuk student UAE dan tanda tuliskan Ustaz. Siapa yang dah ada ini untuk ambil untuk kawan itu, tolong untuk bagi muslim. Ini amanah, tolonglah, dan tolong bagi tahu setiap kali baca nanti, sedekahkan dulu setiap kali baca surah Al-Fatihah untuk yang mengikhlaskan. Fadhal. Menyimpan amanah adalah suatu tanggungjawab. Menyimpan amanah adalah suatu amanah. Kalau tidak amanah, nanti akan dipersoalkan. Ia akan sebab itu segera Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 59. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain al-amin ila al-qad. Fadhal. Mengikuti diri sendiri, meski demikian hendaklah tidak memforsir diri, Tidak memaksa diri. tidak membuat dirinya longlai sampai tidak kuat berbuat sesuatu, tapi hendaklah tetap menyanjungi, menyayangi diri sendiri. Pengajar ilmu, kalau dia beradab dengan orang lain bagus, dia menghormati orang lain bagus, dia berusaha untuk menolong orang lain bagus, tetapi jangan sampai dirinya itu terpaksa berbuat sesuatu, dan jangan sampai hak yang ada pada dirinya itu akan tidak dapat ditunaikan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Setiap sesuatu itu ada haknya. Mata punya hak kalau dia mengantuk maka tidur. Perut punya hak kalau dia lapar hendaklah makan. Demikian badan kalau sudah letih bagikan perhatian. Fa'ati kulli bi haqqin haqqah, maka hendaklah bagikan yang punya hak itu haknya. Maka itu jangan memaksa diri sendiri. Memang betul yang kita baca dahulu syair man talaba al-ula sahira al-layali. Kita sudah baca syair itu. Man talaba al-ula layali. Siapa yang inginkan ketinggian, kecemerlangan, maka dia berjaga malam. Nah, dia berjaga malam, tapi jangan sampai dia memaksa-maksa dirinya dan sampai dia jadi letih, sampai tidak cukup tidur, akhirnya dia demam dan memudaratkan dirinya. Jadi itu kalau perlu makan, kalau perlu tidur. Demikian. Baik. والرزق أصل عظيم في جميع الأشياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برزق ولا تغلق على نفسك عبادة الله تعالى فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. Sikap santun adalah pangkat segala hal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sedarlah bahawa Islam ini agama yang kukuh. Maka perlakukanlah dirimu dengan santun dan jangan kamu berbuat ibadah kepada Allah SWT untuk menyengsarakan dirimu kerana orang yang munbit, yakni ditinggalkan kenderaan itu tidak sanggup lagi menerjang bumi dan tiada pula kenderaannya, kerana dia sudah tidak punya kuasa lagi. Maka kerana itu jangan memaksa-maksa diri, tetapi hak yang ada pada diri adalah dibagikan haknya. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafsuka mafiyatuka fa'fud biha. Nabi SAW bersabda, dirimu adalah kenderaanmu, maka perlakukanlah dengan santun. Orang yang nak pergi ke sesuatu tempat, orang nak pergi ke Maui, ada kenderaannya, apakah dengan kereta ataupun bas ataupun dengan motosikal. Untuk sampai ke satu tempat mesti ada kenderaan. Barulah nanti mendapat akan hikmah-hikmah daripada kalam-kalam Habib Omar
Habib Ali, Syekh Nuruddin, yang lain-lain. Kalau sampai ke tempat itu, bagaimana kalau kenderaannya rosak di tengah jalan? Sudah pasti dia tidak boleh sampai, ataupun dia tidak ada kenderaan untuk pergi. Itu adalah tamfinan bagi orang yang mengerasi dirinya sampai dia sendiri tidak larat nak pergi. Contoh, dia berjaga malam, walhal esok hari ada kelas, maka dia tidak boleh sebab dia sudah capek, dia sudah jadi letih, tidak dapat dia belajar ilmu dalam kelas. Sama juga dia tidak dapat ilmu dalam talaqi ataupun ceramah kalau dirinya itu tidak kuat. Apakah namanya letih, apakah namanya lemah, ataupun ataupun tidak berdaya. Dan itu untuk kita sampai kepada matlamat, mesti kita ada kenderaan untuk kita sampai dapat belajar dan mengambil hikmah dan ilmu dalam kesihatan badan kita itu dijaga. Cita-cita luhur. Fala budda li talibil ilmi min al-himmati al-'aliyah fil amal. Fa inna al-mar'a yatiru bi himmatihi ka-tayri yatiru bi janahi. Penuntut ilmu harus bercita-cita tinggi dalam berilmu, kerana manusia akan terbang dengan cita-citanya sebagaimana burung terbang dengan sayapnya. Burung tidak boleh terbang tanpa sayap, dan burung tidak boleh terbang hanya dengan satu sayap sebab tidak stable. Kita mesti punya cita-cita, dan cita-cita itu mestilah seimbang. Seperti mana burung itu tidak boleh terbang dengan satu sayap, boleh terbang tapi tidak stable. Sebab tidak stable, tidak seimbang sayap kanan dengan kiri. Sama jugalah kita dalam belajar mesti apa cita-cita kita. Umpamanya saya nak supaya apabila belajar ini saya dapat menguasai ilmu fiqh, supaya saya alim ilmu hadis, supaya bila orang berbicara tentang hadis maka saya akan boleh faham. Bila orang cerita tentang bid'ah, saya tidak keliru lagi. Sebab bid'ah itu bukan terus jadi haram ataupun dalal sesat, tetapi ada buatan. Itu apa himmah kita. Kemudian niat. Saya nak sampaikan juga ilmu ini kepada orang lain. Mungkin dengan jalan ceramah, mungkin dengan jalan Facebook, mungkin dengan jalan penulisan. Mesti ada himmah, cita-cita yang tinggi. Jangan sekadar untuk diri kita sahaja. Waqala Abu Talib rahimahullah ta'ala, ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-karim al-makarimu. Saya tanya syair ini dibaca oleh Nabi Muhammad dekat Tunis 2 tahun yang lepas. Wa ta'udhumu fi ayni saghiri siraruha wa tasghuru fi ayni al-'azimi al-'azaimu. Ini pun dibaca oleh beliau, masya-Allah. Nah, fadhal. Berkata Abu Talib radhiyallahu anhu, cita-cita akan terwujud seukur darjat obsesinya. Apa yang dia mahu, apa yang dia inginkan. Kemuliaan akan terwujud seukur darjat cita mulianya. Dia akan menjadi mulia kalau cita-citanya mulia. Kalau cita-citanya nak menyebarkan ilmu, insya-Allah dia akan jadi mulia. Tapi kalau dia belajar, cita-citanya supaya dipanggil orang alim ulama, akan dia gunakan ilmu untuk berdebat, nanti dia akan jadi orang yang hina. Barang kecil tampaknya besar di mata orang yang kecil citanya. Masya Allah. Nah, terus Barang besar tampaknya kecil di mata orang yang besar citanya. Benda-benda yang kecil, tetapi kalau dilihat dengan cara melihat yang besar dan cita-citanya pun besar, walaupun kecil, maka dia akan menjadi besar. Cita-cita ataupun perkara yang sangat besar payah untuk kita gapai, tetapi kalau dia melihat dengan pandangan yang besar juga, maka benda itu menjadi kecil, menjadi senang untuk digapai. Menghafaz Al-Quran itu benda yang sangat besar, tetapi cita-citanya sangat besar, maka perkara yang besar itu menjadi kecil. Akhirnya dia jadi hafidh ataupun jadi hafizah. Sedemikianlah juga orang yang melihat bahasa Arab itu payah, Masya Allah. Walhal bahasa Arab adalah kunci kepada ilmu yang tahqiq, mesti faham bahasa Arab dengan benar, supaya baca kitab Ummahatul Kutub boleh dapat dibaca dan difaham dengan baik. Ceramah-ceramah masyayikh kita tidak perlu lagi diterjemah
Kalau kita faham dan diterjemah, mungkin tambah lagi masa. Jadi kita pun kita kaji dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar bahasa Arab itu bukan senang. Menghafal qawaid Qur'aniyah, menghafal syair dan sebagainya, tetapi kalau ada kesungguhan, maka perkara yang besar itu menjadi kecil. Pangkal sukses adalah kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Barang siapa bercita-cita menghafal seluruh kitab Muhammad Ibn Hasan dan disertai kesungguhan yang tidak kenal berhenti, maka secara lahir dia pun akan berhasil menghafal sebahagian besar atau setengahnya. Muhammad Ibn Hasan itu adalah guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau Masya Allah tabarakallah menjadi murid kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah alimnya Masya Allah tabarakallah, dan beliau menghafaz banyak kitab dan menulis banyak kitab. Dan siapa yang ingin menghafal kitab-kitab beliau itu memang suatu yang sangat besar akan usaha itu. Walhasil, orang yang ada kesungguhan tidak mustahil untuk menghafal Al-Quranul Karim. Sama juga dengan para muhaddithin. Orang-orang yang berpangkat Al-Hafidh itu menghafaz tidak kurang 100,000 hadis sanad dan matan. Itu bukan senang pekerjaan itu. Sanad dengan matan. Satu hadis 40 pun kita tidak mungkin payah nak hafaz. Kalau hafaz pun payah untuk dikekalkan. Sama juga orang yang hafaz Al-Quran Al-Karim, menghafaz insya-Allah, tetapi seperti mana cepat dia dihafaz, cepat juga dia hilang. Karena itu guru kami dahulu yang bernama Ustaz Khaldun, orang Jordan, beliau katakan Al-Quran itu seperti kekasih. Al-Quran seperti kekasih, dan kekasih ini cepat cemburu. Kalau kita tidak jumpa dia dalam sehari dua, dia sudah terasa hati. Tak jumpa 5-6 hari, dia merajuk. Tak jumpa seminggu, you are fired. Begitu kekasih. Sebab itulah orang yang jadikan Quran sebagai kekasih yang sebenar akan sentiasa menghafal dan mengulang-ulang Al-Quran. Para hufaz, hafizat yang dalam kelas pengajian kita ini, jangan antum dan antuna abaikan kepentingan ini, sebab antum dan antuna sudah pun menghafaz Al-Quran, dan Al-Quran telah antum hafaz. Jangan sampai dia hilang dengan mudah begitu sahaja. Ustaz punya seorang sahabat daripada Nigeria, dan beliau belajar di Al-Azhar sebelum sambung dekat UIA. Orang belajar di Al-Azhar sebelum grade negeri mesti hafaz 8 juzuk. Ketika Ustaz berkawan dengannya, surah Al-Baqarah pun payah dia nak hafaz lagi. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu seperti kekasih. Kerana itu siapa yang hafaz, yang hafiz-hafizah dalam kelas pengajian terapi kita ini, bekalkan. Bukan senang dapat title hafid ataupun hafizah itu, tetapi bukan senang, bukan payah juga untuk dia hilang. Kerana itu sayang kalau dia tidak diteruskan pembacaannya dan penghafalan. Dan sebaliknya, jika bercita-cita tinggi tetapi tiada kesungguhan, atau berkesungguhan tetapi tidak bercita-cita tinggi, maka ilmu yang diperoleh hanya sedikit. Dia tinggi cita-citanya nak jadi alim, nak jadi penulis, tetapi tidak ada bersungguh dalam bab mengaji, tidak bersungguh dalam bab menghafaz, dalam pergi kelas dan sebagainya. Sama juga orang yang pergi kelas tapi tak ada apa cita-cita dia. Dia seperti pergi balik, kemudian belajar, masuk exam, tapi tak ada cita-cita yang tinggi. Maka begitulah nanti dia akan dapat grade dengan cara begitu sahaja. Tapi student yang sudah ada cita-cita tinggi, dia nak perkembangkan ilmunya, menjadi dalam tulisannya umpamanya
ataupun dia nak join dalam aktiviti dakwah umpamanya, ataupun dia nak supaya kembangkan menjadi suatu yang bermanfaat dalam umpamanya siaran televisyen ataupun radio, cita-citanya sangat tinggi sekali, maka dia akan terkedepan daripada orang lain. Contohnya, Ustaz tidak memuji diri sendiri, tidak. Setelah Ustaz dengar CD Syekh Nuruddin 12 jam itu, dengan daripada mula sampai akhir, apa yang ada dalam diri Ustaz? Sangat rasa dipenuhi dengan ilmu, alhamdulillah. Sebab setiap kali dengar banyak persoalan yang dapat dirongkaikan. Setiap kali dengar, ya Allah bertambah. Tapi ketika itu tertanya-tanya juga, kenapa benda yang kita rasalani tidak dikongsi oleh orang lain? Akhirnya Ustaz dengan pertolongan dan taufik hidayah daripada Allah, dengar satu-satu soalan daripada CD ini. Akhirnya Ustaz dapat kumpulkan dalam buku Q&A bersama Syekh Nuruddin itu. Itu ada 400 soal jawab agama di situ. Dan sekarang tengah menghasilkan buku yang kedua, soal jawab agama juga yang tidak sama dalam catatan Ustaz yang lain-lain. Jadi itu bukan nak menunjukkan apa yang dapat dibuat oleh diri. Ini fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka adapun dengan nikmat yang Allah berikan pada kamu, maka ceritakan, sampaikan supaya untuk sekalian ada kesungguhan untuk belajar. Begitu seperti mana Syekh Nuruddin khidmat dengan gurunya Syekh Ismail Zain Al-Yamani, maka Ustaz pun nak juga khidmat pada Syekh Nuruddin sampai sedemikian. Malah Ustaz menyimpan cita-cita untuk menulis kembali jawapan-jawapan daripada Syekh Al-Faqih, Syekh Fadli Yamani, Syekh Fadli Yamani yang Kampung Baru itu, yang jawab dalam Tahsinul Ibadah di Radio Atim. Sangat bagus sekali. Hingga lagi Ustaz tidak mahu tersalah adab, sebab beliau punya anak murid dan Ustaz pernah sebut dengan beliau, Ustaz Syekh Fadli, anak punya cita-cita, tetapi kalau anak syekh ataupun anak murid syekh yang menulis, itu lebih baik untuk khidmat dengan gurunya. Sebab apa? Sebab bila kita dengar apa yang beliau rongkaikan dalam permasalahan fiqh seharian, Masya Allah, ini tandanya orang alim. Orang alim, orang yang faqih, percakapannya tidak berbelit-belit. Ini bercakap tinggi sekali, apa hantar, tak tahu apa. Ini bila dia cakap, Masya Allah, terang dalam hati kita, terongkaikan permasalahan dan kesulitan. Ini orang yang alim. Sebab itu Syekh Daud Al-Fatani ketika menulis Munyatul Musalli tidak perlu kepada dalil. Bukan kerana tidak penting dalil, tetapi beliau nak dengan kefahaman agama, beliau ringkaskan dan mudahkan, sehingga siapa saja yang membaca kitab Munyatul Musalli, maka itulah kemahuan orang-orang yang solat. Munyah, kemahuan. Apa yang dicita-cita? Al-Musalli, orang yang solat. Sehingga orang yang solat puas dia kalau baca kitab itu dengan syarat dari segi niatnya, dari segi rukunnya. Tidak perlu sangat kepada dalil-dalil. Dalil itu bukan kerana tidak perlu, tetapi dalam hal pemahaman lebih penting lagi. Sebab kita bukan ashabul dalil. Kita orang awam bukan ashabul dalil. Adapun orang yang di internet dan dekat Facebook, mana dalilnya? Mana dalilnya? Orang ini sudah salah dari segi manhaj bertanya. Sepatutnya kalau dia tanya dengan gurunya, ya guru, apa jawapan permasalahan ini? Kalau gurunya mengatakan hukumnya sunat, itu sudah memadai. Ya tuan guru, sunat, apa dalilnya? Tuan gurunya pun bagi dalil hadis begini-begini. Ya tuan guru, apa martabat dalilnya, hadisnya? Masya Allah. Walaupun ini tuan guru tak nak layan banyak. Biasanya kalau dia bertanya, dia tidak yakin dengan perkataan guru. Kerana itu bukan bermaksud ini kalau begitu jalan maka tertutup akan perkembangan ilmu. Tidak begitu. Kita disuruh bertanya, kita disuruh mengaji, tapi ada adab-adab yang perlu kita jaga dalam bab menuntut ilmu. Syekh Imam yang mulia Ustaz Al-Ghawdi An-Nasaiburi
akhlak menuturkan bahawa Iskandar Zulkarnain ketika hendak pergi ekspansi, pergi maksudnya meluaskan jajahannya ke dunia timur dan barat, lebih dahulu bermusyawarah dengan para hukama. Masya Allah. Dan katanya, bagaimana saya harus pergi demi memperoleh kekuasaan dan kerajaan ini, padahal dunia itu kecil lagi fana dan kerajaan dunia juga hina. Berarti bukan cita-cita luhur. Nah, maksudnya apa tadi? Nah, maksudnya bertanya dengan orang yang alim, walhal beliau adalah penglima terang. Kaifa usafiru bihadal qadri minal muluk? Fa inna dunya qalilatun faniyah wa mulkud dunya amrun haqirun falaysa hadha min uluwil himmah. Jadi apa kata ulama? Para ulama, Para hukama menjawab, pergilah Tuan agar engkau dapatkan kerajaan dunia dan akhirat. Kerana menyahut, nah bagus itu. hadza ahsan, Masya Allah. Dia merasakan bahawa dunia ini adalah suatu yang fana, suatu yang kecil. Nah, tapi kata hukama, silakan pergi walaupun dia dunia, tetapi dengan dunia boleh sampai pada akhirat. Dengan kekuasaan orang akan tunduk, supaya tunduk kepada Islam, senang beramal. Coba lihat sahaja negeri ataupun negara yang dikuasai bukan Islam sekarang ini. Nak beramal pun payah. Nah, kalau tidak ada pemerintahan Islam, jadi huru hara. Apa yang berlaku dekat Syria sekarang? Apa yang berlaku dekat Palestin? Itu di sini dengan keamanannya, anytime boleh pergi dekat Majlis Talapi. Majlis malam ini saja, Masya Allah, puluhan Majlis Talapi dan ceramah dan maulid di seluruh negara. Nak pi, tak pi saja. Kerana itu sebab kita duduk dalam negara yang aman. Kerana itu perlu kepada kekuasaan. Sebab itu hukama katakan safir liyahsul laka mulkid dunya mulkid din wal akhirah. Pergi supaya kau dapat menguasai untuk kebaikan dunia dan akhirat. Lalu dia mengatakan qala hadza ahsan, ini adalah bagus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safsafaha. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah SWT menyukai berbagai perkara yang luhur dan membenci hal-hal yang hina. Allah suka kepada perkara yang tinggi, yang cita-cita yang bagus-bagus dan besar-besar, dan Allah membenci perkara yang hina-hina, tak ada apa saja. Dalam keduniaannya dia hanya perlukan makanan, minuman, perempuan sahaja. Ini himmah dia dalam kehidupan, bukan himmahnya untuk menyebarkan ilmu, untuk jadi orang yang berguna dalam masyarakat. Jadi engineer yang Masya Allah beragama. Jadi pemimpin yang boleh bawa orang kepada akhirat. Supaya apa? Supaya dia ada cita. Kita kan tadi kita cerita tentang cita-cita yang tinggi, himmah. Himmah maksudnya kemahuan, cita-cita yang tinggi. Sebab itu disebut man kana hammuhu batnuhu wa farja faqimatuhu ma yakhruj minhuma. Apa-apa orang-orang yang kalau kemahuan, cita-citanya, kesungguhan dalam kehidupannya hanya batnuhu wa farja, perut dan mohon maaf kemaluannya, perut hanya untuk makan dan minum, syahwat yang ada di situ. Kalau itulah keperluan hidupnya, tidak dengan cita-cita yang tinggi, memajukan masyarakat kampungnya, nakkan supaya orang berakidah yang benar, ahli sunnah wal jamaah, dengan mengamalkan fiqh mazhab Syafi'i umpamanya dan yang lain dengan betul, tasawuf dengan tasawuf al-Imam Al-Ghazali dan al-Imam Junaid al-Baghdadi dengan tepat. Dia hanya untuk dirinya sahaja, dan untuk perut dan untuk syahwat. Faqimatuhu ma yakhruj minhuma, maka dirinya itu nilainya adalah seperti apa yang keluar daripada keduanya. Ada wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Keturunan Ummah daripada malam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut oleh Syekh Nuruddin, kita baca untuk lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal baca dari mula. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tafadhal, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semoga Allah mengurniakan rahmat dan keselamatan ke atas semulia-mulia para Nabi dan Rasul,
dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Adapun kemudian daripada itu, ketika berlangsungnya segmen topik Jumaat di Radio Institut Pemahaman Islam Malaysia IKIM Kuala Lumpur, Malaysia, Ustaz Muhadir bin Haji John telah menyerahkan kepada saya sebuah risalah berjudul Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya ketika saya membuka judul-judul dan tajuk-tajuknya satu persatu. Saya mendapati ia yakni risalah mengandungi manfaat yang menyeluruh. Beliau menulis dalam bahasa Arab. Ini adalah terjemahan Ustaz. Yang Arab ada dekat. Baik, anda tak pasti cetakan itu ada Arab ke tak? Cetakan itu ada. Cetakan yang mula-mula dulu tak ada. Cetakan yang kedua dan ketiga ada. Nah, sesungguhnya saudara saya Al-Fadhil Ustaz Muhadir telah melakukan sesuatu yang baik ketika berusaha menjawab soalan daripada teman-teman yang dikasihi tentang persoalan yang ditimbulkan sekarang dan waktu-waktu lain yang banyak khilaf tentangnya. Beliau menjawabnya dalam risalah ini dengan jawapan jelas yang tidak ada keraguan padanya, dengan menguatkan pendapatnya melalui dalil yang kuat dan terang. Saya bermohon kepada Allah semoga menjadikan risalah ini bermanfaat, yakni kepada semua, serta memberi keajaran kepada pengumpul dan penulisnya. Sesungguhnya dialah yang berkuasa atas perkara tersebut dan yang paling berhak mengabulkan permintaan. Semoga Allah mengurniakan rahmatnya ke atas Nabi SAW, pembawa berita gembira, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang menulisnya Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Maki. kita doakan Syekh Nuruddin akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah dan cobaan yang ada pada beliau menaikkan maqam beliau, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan keluar kepada beliau Isrul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan tuan setiap kali baca kitab ini, mudah-mudahan untuk penyusunnya dan juga untuk gurunya Syekh Muhammad Nuruddin mampu Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ke surat Muqaddimah Ustaz tidak dulu supaya antum baca sendiri itu. Ke surat 2, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Bab 1 bid'ah. Qala al-muallif rahimahullah. Abi baca dulu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah. Amin. Ustaz baca kitab ya Jawi Lama ni, Ustaz Arab Lama, Ustaz baca qala al-muallif rahimahullah. Mudah-mudahan berkatalah muallif, mudah-mudahan Allah merahmatinya sebab dia dah meninggal. Abi baca kitab ni jadi qala al-muallif rahimahullah. Tersyad ada depan lagi ni. Nanti kalau Abi baca ataupun siapa-siapa nanti, kalau Abi tak ada jawab besar, barikan siapa-siapa baca qala al-muallif hafizahullah. Sebab Syekh itu hidup lagi ni. Dan insya-Allah. Nah. Bid'ah. Bab 1 bid'ah. Makna bid'ah. Soalan, apakah maksud bid'ah? Jawapan, Terus saja dari segi bahasa. dari segi bahasa bid'ah bermaksud perkara baharu yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Sebab itulah Allah ketika menyebut dalam Al-Quran tentang dirinya, Rabbnya, Allah menyebutkan Allahu badi'us samawati wal ard. Allahu badi'. Dhabit nanti kalau untuk nak dhabitnya, hari tak dapat lagi kita. Ada. Nanti lah. Siapa yang tak ada dengan risau, dia pindah. Saya akan adakan yakin nanti makan besar kat kereta. Allah menyebutkan tandanya Allahu badi'us samawati wal ard. Badi' berasal dari perkataan bada'a. Badi' maksudnya kalau terjemah literal, Allah pembid'ah langit dan bumi. Kenapa? Allah pencipta langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Itu maksudnya badi'. Nabi SAW Allah suruh sebutkan kepada kaumnya apa kata Allah, supaya Nabi mengatakan wa ma kuntu bid'am minar rusul.
aku bukanlah pembid'ah daripada Rasul. Bermakna aku bukanlah Rasul yang baru. Sebelumku sudah ada Rasul. Jadi aku bukan Rasul yang baru. Jadi bermakna bid'ah ini dari segi bahasa maksudnya tak ada sebelumnya. Itu asal perkataan bid'ah. Nah, dari segi syarak, Dari segi istilah atau syarak yang pula, mengaji bahasa Arab dan yang mengaji ayat terutama sekali selalu disebut syara'an. Itu dari segi syarak. Istilahan sama. Kalau dari segi literal itu maksudnya lughatan. Technical maksudnya istilahan ataupun syarak. Nah, dari segi istilah atau syarak pula terdapat dua pendekatan ulama. ini ingatkan, ada dua pendekatan ulama supaya kita faham dan kita rumuskan nanti bagaimana. Pertama, dari segi umum. Nah, Namun Imam Izzuddin bin Abdul Salam Imam Izzuddin Abdul Salam Dhabit. Imam itu adalah imam dari segi ilmu. Dhabit. Imam itu adalah imam dari segi ilmu. Nah, kenapa? Karena keimamannya dari segi ilmu melayakkan dipanggil imam. Syekh belum tentu jadi imam. Ustaz belum tentu jadi imam. Tapi ini bukan imam solat ini, kerana ini imam dari segi ilmu. Dan Imam Izzuddin Abdul Salam ini beliau dipanggil dengan panggilan Sultanul Ulama. Sultan al-Ulama. Sultan al-Ulama. Nah, di kalangan ulama-ulama, mohon maaf, bukan Sultanul Ulama, betul-betul Sultanul Fuqaha. Sultanul Fuqaha. Faqih adalah orang yang alim bab ilmu fiqh. Nah, orang yang alim bab tajwid, baca Quran disebut qari. Qari. Orang yang alim ilmu nahwu dipanggil nahwi. Nahwi. Orang yang alim bab usul. Usul apa? Usuluddin dipanggil al-usuli. Al-usuli. Dan orang yang alim bab usul fiqh pun dipanggil al-usuli. Al-usuli. Orang yang alim bab sufi jadi as-sufi. As-sufi. Jadi beliau dipanggil Sultan Fuqaha. Jamak dari faqih adalah fuqaha. Fuqaha ni orang yang alim bab ilmu agama, bab fiqh. Yang alim-alim ini yang jadi ketua siapa? Beliau. Sebab itu beliau dipanggil Sultanul Fuqaha. Dulu di Mesir hidup satu zaman itu 3 orang alim ulama besar. Al-Imam Al-Mundhiri yang menulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Al-Imam Al-Mundhiri yang menulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Beliau ini alim bab hadis, sehingga ulama mengatakan beliau adalah Syekh Al-Muhaddithin fi zamani. Beliau adalah orang yang paling alim, ketua kepada muhaddithin pada zamannya. Beliau juga berfatwa. Nah, tapi ketika di dalam majlis itu ada Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, orang katakan dan tanya pada beliau, ya Syekh, tolonglah fatwa pada kami. Beliau kata, la ufti, aku tidak akan berfatwa di hadapan man huwa afqah minni, di hadapan ataupun di dalam majlis orang yang lebih alim faqih daripada itu. Siapa? Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Karena itu beliau sangat alim. Satu. Yang kedua, beliau dipanggil al-usuli. Dhabitnya al-usuli. Kenapa penting tahu ini? Sebab hanya alim ulama usul yang boleh bagi ta'rif. Ini penting. Ini penuntut-penuntut ilmu sekalian, ini penting supaya kita jangan keliru. Bukan semua orang boleh bagi ta'rif. Nah, tidak boleh. Yang boleh bagi ta'rif dalam bab ilmu fiqh mesti orang yang sudah berpangkat al-usuli. Al-usuli. Al-usuli ini orang sudah alim ilmu usul fiqh. Kalau dia sudah alim menguasai ilmu usul fiqh, bermakna dia alim bab bahasa Arab. Kalau bahasa Arab pun baca translation, I went to school tomorrow. Nah, itu tak lagi. Walaupun orang faham, dia nak kata dia nak pergi sekolah esok, nah, tapi tak betul grammar lagu mana. Nah, kerana itu mesti dahulu, barulah ketika mereka memberi akan tarif itu menjadi tarif jami'un mani'. Dhabit jami'un mani'. Jami' yang komprehensif, mani' makna yang lain, tidak boleh masuk padanya. Nah, kerana itu walaupun nampak pendek, jadi Ustaz nak sebut walaupun pendek je tarif beliau,
tetapi sangat jamid, manik, sangat menyeluruh. Apa kata beliau? Apa yang dikatakan sebagai bid'ah adalah fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ataupun mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difaham? Apa yang kita fahamkan bahawa bid'ah itu adalah benda yang tak ada di zaman Nabi. Selepas Nabi wafat, meninggal, maka benda yang ada di zaman Nabi dibuat lagi lepas itu tidak nama bid'ah. Yang bid'ah benda tak pernah ada di zaman Nabi, maka dibuat selepas kewafatan baginda, itu namanya bid'ah. Apa hukumnya? Belum tahu lagi hukumnya. Sebab itu keterangannya sudah Nabi. Keterangan takrif di atas adalah umum. Kenapa umum? Sebab tidak ditentukan hukum. Apa hukumnya? Sebab bid'ah bukan hukum. Bid'ah, dhabitnya bid'ah bukan hukum. Bid'ah hanya perkara baru. Dia bukan hukum. Hukum cuma ada 5: wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Sebab itu ini benda baru. Kalau kita katakan ini jangan dibuat sebab dia bid'ah, hukumnya bid'ah, dengan sendirinya pernyataan itu salah. Sebab bid'ah bukan hukum. Kalau kita katakan, ya Syekh, ini jangan dibuat ni Syekh sebab hukumnya bid'ah, orang itu sudah salah. Sebab hukum tak ada bid'ah. Hukum cuma ada 5 sahaja. Tapi pegang perkataan Ustaz ni, nanti akhirnya selepas mengaji ni Ustaz akan kembali. Walaupun pernyataan pada hukumnya awal itu salah, akhirnya nanti dia akan jadi betul. Bagaimana ni? Tenim pada. Tunggu Ustaz, tak apa. Tunggu tenang, mengaji hak ni dia kena tenang-tenang. Pernyataan awal Ustaz katakan, kalau seseorang katakan, ya Syekh, jangan buat perkara ini sebab hukumnya bid'ah, pernyataan itu salah. Sebab bid'ah bukan hukum. Hukum cuma ada 5. Bid'ah hanyalah perkara baru. Dari segi kaedah menyebut benda yang baru mesti ada hukum. Tak boleh tidak mesti ada hukum. Dan hukum cuma ada 5. Lagu mana? Kata Imam Izzuddin Abdul Salam, maka mudah. Hendaklah benda baru itu diletak dalam neraca hukum. Kalau dia berat pada wajib, jadi bid'ah wajib. Berat pada sunat, bid'ah sunat. Bid'ah harus, bid'ah makruh dan bid'ah haram. Ingat tadi bahawa bid'ah bukan hukum. Sekejap lagi saya akan kembali. Betul yang disebut ini tadi. Kenapa? Sekejap lagi sebab tu saya nak mengajar baca kitab ni sebiji-sebiji, line by line, supaya itu tahqiq ilmu itu. Barulah itu semangat baca kitab ni anak khatam dengan syekh kami. Bukan khatam dengar saja, khatam kulit ke kulit. Topik lagi fadal. Semua perbuatan keagamaan yang tidak pernah dibuat pada zaman Rasulullah SAW lalu dibuat setelah itu, sama ada ia baik atau tidak, termasuk bid'ah. Apa sahaja, tapi dalam bab keagamaan, bukan dalam bab masak-masak. Contohnya Syarifah, waktu zaman Nabi ada kek lapis Sarawak tak? Itu tak termasuk, tak ada cerita bab bid'ah benda tu. Zaman Nabi dulu ada tak Syahmi yang makhluk yang menangkap dia, ada tak? Tidak ada kameraman. Itu tidak dibicarakan. Yang kita bicarakan yang bersifat agama. Jadi lagu mana nak tahu ni Adli? Lagu caranya jika ia baik disebut bid'ah hasanah, yakni baik atau tidak benci. Jika tidak baik disebut bid'ah dhalalah atau sayyi'ah, yakni sesat atau benci. Itu saja. Kalau dia baik, maka disebut bid'ah hasanah. Kalau tidak baik, bid'ah dhalalah. Dari mana perkataan hasanah dengan dhalalah ni? Nanti sekejap lagi kita akan tengok Imam Syafi'i sebenarnya yang bawa istilah itu. Satu, kita fahamlah bila disebut bid'ah hanyalah benda baru, iaitu yang ada sifat keagamaan yang tak ada zaman Nabi. Itu sahaja maksudnya bid'ah. Nak tahu dia baik tak baik, tengok. Kalau dia itu baik, maka bid'ah hasanah. Kalau dia tidak baik, maka bid'ah dhalalah. Itu dari segi tarikh umum ulama peringkat pertama, kumpulan yang pertama. Tapi ulama yang kedua kata dak, bid'ah itu bukan begitu. Bid'ah semuanya sesat.
Kita lihat dari segi khusus, Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan ta'rif bid'ah sebagai berikut: ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ah yadullu alaihi, fa amma ma kana lahu aslu min asy-syara' yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atun lughatan. Nah, apa-apa yang dibuat tanpa ada dalil syariat yang membolehkannya. Adapun jika sesuatu perbuatan itu memiliki dasar syariat yang membolehkannya, maka ia tidak dinamakan bid'ah dari segi syarak, walaupun ia adalah bid'ah dari segi bahasa. ini lebih khusus, ini lebih khusus. Sebut saja bid'ah, maknanya benda itu tak baik. Apa maksudnya? Hak tak ada dalil syarak padanya. Nanti sebenarnya dia merujuk pada qaul Imam Syafi'i juga. Yang dikatakan dalil syarak itu ada 4, iaitu Quran, hadis, athar sahabat dengan ijma' ulama. Tak ada dalil daripada ini. Tambah lagi masalih al-mursalah, tambah lagi al-istihsan, al-istishab, tak ada satu pun. Malah mereka benda baru ni kontradik dengan dalil-dalil Quran, hadis, athar sahabi, ijma', qiyas, yang lain-lain. Itulah namanya bid'ah, kata ulama yang kedua ini. Adapun benda itu, kalau dia ini benda baru, tapi dia tidak melanggar syarak tadi, maka dia disebut bid'ah juga, tapi bukan dari segi syarak. Bid'ah dari segi bahasa sahaja, benda baru itu sahaja. Itu pendapat beliau. Seolah-olah yang khusus ini tadi, mereka tidak nak guna pendapat yang mengatakan bid'ah hasanah, tak mahu. Kataan bid'ah hasanah itu allergic bagi mereka. Sebab itu dalam mazhab Maliki, perkara ini tidak dipanggil bid'ah hasanah, tapi disebut masalihul mursalah. Itu je bezanya. Sebab ada orang allergic dengan bid'ah hasanah, tak mahu. Sebab apa? Dengar bid'ah dia mesti tak bagus. Awak jadi bagus ni, tak mahu. Jadi tak mahu dengar yang kata bid'ah hasanah itu. Tapi sebenarnya dari mana? Sebenarnya tidak ada beza apa-apa. Sebenarnya kita lihat keterangan. Bid'ah dari segi syarak semuanya sesat, kata mereka. Jika sesuatu perbuatan itu ada dasar syarak dan bid'ah dia tadi semua, ia tidak dinamakan bid'ah dari segi syarak sebab mereka tak mahu dengar. Yang kata syarak ni mesti tak elok, tapi hanya bid'ah dari segi bahasa. Lepas tu dia sebut apa? Sebut apa-apa pun tak apa. Masalihul mursalah, sila. Benda baru hak bagus, boleh. Tapi jangan sebut bid'ah hasanah, kami tak mahu. Lagu tu rumusan dia sudah ada. Ta'rif. Rumusan ta'rif yang diberikan oleh ulama dalam pendekatan kedua merujuk pada bid'ah dalalah oleh para ulama daripada pendekatan pertama. Tak ada apa-apa. Jadi yang mereka kata ini bid'ah ini, seolah-olah semua tak elok, itu sebenarnya merujuk pada bid'ah dalalah ke hasanah bagi kumpulan yang pertama. Bid'ah dalalah. Cuma mereka tak nak sebut yang kata ada bid'ah hasanah itu. Yang Kedua-dua perkataan ulama ini sepakat tentang hakikat makna bid'ah. Hakikat makna bid'ah itu adalah berdosa jika melakukan bid'ah dalalah. Baik, ambil teknol. Bukan berdosa jika melakukan bid'ah, tidak. Berdosa jika melakukan bid'ah dalalah. Ini penting dipahami. Atau bid'ah mazmumah, jadi tercela. Atau bid'ah qabihah, namanya buruk, kerana ia tidak memiliki dasar syariat yang membolehkannya. itu sahaja. Kalau ulama peringkat pertama itu jelas. Yang kedua itu, kalau benda itu benda baru, tapi tak ada kontradik dengan Quran, dengan Sunnah, dengan athar, dengan ijma', masalihul mursalah, nak sebut apa ni? Mereka tak nak sebut bid'ah hasanah. So bagi mereka bid'ah itu semua tak elok. Kerana apa? Sebut yang lain-lain dengan bid'ah hasanah. Tapi hakikatnya yang tak mahu mereka itu kita buat adalah bid'ah apa? Bid'ah dalalah. Itu sahaja dari segi penamaan dan istilah sahaja. Kesimpulannya, Imam Ibn Arabi mengatakan laisatil bid'ata wa muhdatha madmumaini bi lafzi bid'atin wa muhdathin wala ma'anihima wa innama yudhammu min al-bid'ati ma yukhalifu sunnah wa yudhammu min al-muhdathati ma da'a ila ad-dalalah. Bukanlah bid'ah atau muhdath, kedua-duanya tercela kerana perkataan bid'ah atau muhdath
dan bukan juga kerana makna keduanya. Akan tetapi bid'ah yang dicela ialah apa-apa yang bertentangan dengan sunnah, dan muhdath yang dicela ialah apa-apa yang membawa kepada kesesatan. Yang dicela itu ialah bukan perkataan itu sendiri. Perkataan bid'ah itu bukan perkataan yang negatif. Macam nafsu. Nafsu itu sebenarnya bukan perkataan yang negatif. Orang mengaji tentang ilmu nafsu itu ada 7 peringkat. Yang paling bawah sekali nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu ammarah paling bawah sekali. Naik atas sikit bagus, namanya nafsu lawamah. Naik atas lagi nafsu mulhimah. Naik lagi nafsu mutmainnah. Nafsu radiyah, mardiyah, kamilah, mutakamilah. Ada 8 ataupun 7 daripada mula tadi. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, mutakamilah. Ada 7. Nah, dalam 7 ini berapa nafsu yang baik mana dan berapa yang tidak baik. Yang tidak baik cuma 2. Yang 5 semua baik. Yang tak baik cuma nafsu amarah dengan nafsu lawamah. Lawamah ini dia tahu dia buat salah, dan dia tahu dia buat salah, tapi dia tak ada kekuatan untuk tidak solat subuh umpamanya, ataupun untuk tengok cerita yang pelik-pelik. Dia tahu ini salah, akhirnya datang insafan, ya Allah. Kalau nafsu amarah ni dia buat benda yang jahat, dia tidak terasa dia salah. Contoh, tidak solat, tidak terasa bebanan, malah kadang-kadang suka lagi. Ini amarah. Kalau lawamah baik sedikit, dia tahu dia salah, lalu dia lawamah. Lawamah maksudnya laimun. Laimun, dia mencela dirinya. Apalah saya ni tak guna saya ni, awaklah saya mengumpat orang ni tak elok, ya Allah. Astagfirullah. Tak ada 2 jam dia mengumpat lagi kawan ni. Itu maksudnya dia sedap dan dia kembali balik. Masya Allah, tu lawamah. Nanti kalau dia bersihkan dengan zikir daripada gurunya, kemudian dengan amalan-amalan hati, maka naik darajatnya menjadi nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah Allah bagi ilham padanya. Baik, daripada mulhimah ke atas 5 semua baik, 2 je tak baik. Kalau sebut nafsu tidak adil, kita katakan semua nafsu tidak elok. Walhal 5 elok, 2 tak elok. Tetapi diitlaqkan bila kita sebut tentang nafsu baik tak baik. Tidak baik. Kalau Ustaz katakan Masya Allah akhlak dia baik tak baik. Masya Allah akhlak dia baik tak baik. Baik, tapi jangan lupa akhlak ada 2, ada baik ada tak baik. InsyaAllah nanti kita akan didatangi oleh seorang ulama. Baik tak baik? Walhal ulama ada 2, ulama hasan dengan ulama su'. Ulama baik dengan ulama tak baik, sama juga yang peringkat yang sebut tadi. Bila kita sebut bid'ah, baik tak baik? Selalunya baik tak baik? Tidak baik. Barulah saya kembali pada yang mula-mula tadi. Ya Syekh, jangan buat benda ini Syekh, sebab dia bid'ah. Betul tak betul? Betul. Asalkan dengan semua hukumnya bid'ah. Kan mula-mula saya sebut tadi kan, ya Syekh, jangan buat benda ini sebab hukumnya bid'ah. Betul tak betul? Salah. Ya Syekh, jangan buat benda ini ya Syekh, sebab apa? Pasal dia bid'ah. Baik tak baik? Baik tak baik? Tak baik, sebab bid'ah ini selalunya tak baik. Hadza wa billahi taufiq. Kita sambung lagi nanti insya-Allah. Bahagian bid'ah kita sambung akan datang. Tadi tambahkan ada soalan. Banyak soalan. Saya mohon maaf sebab ada cerita Suhaib yang lepas tu sesat Ustaz. Hampir doktor nak pergi ke IKIM. Dah cantik dah dalam tu, Masya Allah. Dah masuk Ramadan dah. Tiba-tiba masuk pergi ke KL. Malah dah sampai dekat IKIM. Jadi malam ni tajuk kenapa Nabi rahsia Nabi kahwin dengan saya Abdullah Aisyah, dan umur beliau adalah 6 tahun. Dan malam ni akan ceritakan bagaimana masyarakat jahiliyah dengan perempuan. Itu Syafiqah dan yang lain, Aisyah, semua wajib dengar supaya itu ada hujah. Siapa yang boleh rakam mana. Sebab apa itu makan lihat ya Allah.
betapa jijiknya perempuan pada zaman jahiliyah dahulu, sehingga seorang yang meninggal suaminya punya anak, maka ibu itu akan menjadi milik anaknya. Anaknya itu boleh berkahwin dengan ibunya ataupun tidak mau berkahwin dengan ibunya, tetapi dia akan kontrol ibunya untuk mengahwinkan ibunya kepada orang lain, dan mahar itu akan diambil oleh anaknya. Ataupun dia akan kurung ibunya dan akan ambil hartanya. Meninggal ibunya itu segala kepunyaan hartanya yang diberi oleh ayahnya yang meninggal itu akan menjadi milik anaknya. Malah pernikahan di zaman jahiliyah ada 4 pernikahan. Tunggu malam kalau cerita ini tak ada apa dah. Saya Syahmi dan Nina, Masya Allah, sesungguhnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkahwin dan berkahwin dengan beliau adalah atas perintah Allah. Masya Allah, beliaulah menjadi ibu kepada seluruh ibu-ibu, dan beliaulah yang menjadi anak kepada lelaki yang paling mulia, Sayyidina Abu Bakar, dan menjadi isteri kepada makhluk yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih dulu ke 10-15 bulan. Maaf, tak boleh nak jawab soalan. Dan boleh saya tahu lagi siapa yang belum dapat kitab. Tuan Haji lagi 2, 3, 4 untuk diri sendiri, bukan untuk kawan, untuk diri sendiri. Ustaz akan pergi dengan hakim di kereta, tengok berapa yang ada lagi. Kalau tak ada, tidak berjanji, insyaAllah datang saja untuk terakhir akan datang. Tidak 2 minggu lagi atau minggu depan Ustaz akan ganti yang dulu dengan nilai insyaAllah. Dan yang tadi itu semoga saya akan pada yang lain yang saya seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi anna a'tarafna wa annana asrafna ala ma ashrafna. Tasbih li Rabbana sunnana awati wa amina awati wa qini walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ikhwani wa sa'il al-khilani wa kulli fi mahabba ajiyati wa sulba wal muslimina ajma'in rabbika asma' fadla wujuda manna la bisabi minna للمصطفى الرسول نحفظ بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند تخشي السحر والحمد لله في البر والتلاقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.